إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب يسر ولا تعسر وبتمم بالخير. Kita sambung lagi kitab Fiqhus Sirah pada bab Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir. Kita telah sebut bahawa pautan ataupun hubung kait di antara dakwah para anbiya alaihi wassalati wassalam bersendikan kepada dua asas pada muka surat 34 itu akidah, kepercayaan dan juga perundangan dan akhlak. Dari sudut akidahnya, Nabi-Nabi alaihi wassalati wassalam membawa satu misi dan matlamat untuk mengajak manusia mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla berdasar kepada firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-13 itu, syara'alakum minad dini ma wassa bihi Nuha والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Itu diturunkan kepada kamu sekalian agama seperti yang diutuskan kepada Nuh, dan kami wahyukan kepada seperti mana kami wahyukan kepada seperti juga yang diutuskan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, agar kamu menegakkan agama dan jangan kamu berpecah belah kerananya. Berpecah belah di sini maknanya ubat kepada perpecahan, iaitu kembali kepada saluran yang sebenar, itu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sebab itu kita diminta, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul. Sekiranya ada pertelingkahan dalam sesuatu masalah dan satu bab di antara sesama kita, faruddu ila Allah war Rasul, hendaklah kita balik kepada Allah dan Rasul, itu Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan tunggak dan asas kepada kehidupan ini, supaya lebih kita nampak jelas matlamat dan hala tuju kita adalah untuk mempertuhankan Allah dan untuk mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Muka surat 35, perenggan yang akhir sekali. Pengutusan nabi-nabi yang terdahulu adalah semata-mata untuk kaum itu sahaja. Tidak merupakan pengutusan yang menyeluruh. Justru itu maka implikasinya terhadap perundangan tasyri' adalah nyata sekali. Umpamanya pengutusan Musa alaihi salam kepada Bani Israel adalah untuk bangsa dan zaman itu sahaja, dikatakan undang-undang yang diturunkan untuk Bani Israel itu sesuai untuknya, kerana undang-undang itu nyata keras dan memang sesuai dengan bangsa yang bersifat keras kepala. Baik, dari sudut akidah kita telah sebut perkaranya sama. Dalilnya surah Syura ayat 13. Cuma daripada sudut syariat perundangan, hukum-hukum yang berkaitan, Allah Ta'ala turunkan hukum-hukum yang berkaitan itu agak berbeza di antara Nabi-Nabi alaihi wassalati wassalam dan di antara Nabi Bani Israel dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Asy-Syahid Dr. Al-Butini
Dia kata bahawa perutusan Nabi Musa kepada Bani Israel, yang mana hukum pada zaman itu diturunkan oleh Allah Ta'ala bersifat keras, sesuai dengan Bani Israel yang keras kepala. Diturun kepada mereka kitab Taurat yang mempunyai perundangan hidup yang agak susah untuk diikut, bukan kerana Allah Ta'ala menyusahkan mereka, tetapi mereka yang banyak takwil berkenaan dengan hukum Allah. Pada awalnya Bani Israel, Allah Ta'ala jadikan hari Jumaat juga sebagai hari yang besar pada mereka, tapi mereka minta supaya hari lain, excuse pada hari lain, tidak mahu hari Jumaat. Sebab mereka banyak alasan yang mereka buat untuk mereka taat kepada apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jadikan innama ju'ila sabt, Allah Ta'ala jadikan hari Sabtu sebagai hari agama mereka, sehingga mereka tidak dibenarkan untuk bekerja pada hari tersebut. Makan minum bolehlah, bekerja tak boleh. Satu hari yang dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai hari ibadah di kalangan mereka. Lalu mereka pun dalam keadaan mereka minta dengan Allah Azza wa Jalla hari-hari tersebut, minta hari Sabtu, tak mahu hari Jumaat, tiba-tiba hari Sabtu juga mereka langgar perintah Allah. Tidak dibenarkan menangkap ikan pada hari Sabtu, hanya untuk ibadah. Kita ni hari apa bekerja pun tak apa. Tetapi ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Wahai orang yang beriman, idza nudiya, diserukan pada kamu, lis-salah, untuk sembahyang Jumaat, pada hari Jumaat, maka kita diminta supaya sembahyang Jumaat. Wajib bagi orang lelaki. Semasa sembahyang Jumaat tersebut, kita nak berniaga, kita nak apa, tak boleh. Fokus pada sembahyang Jumaat. Lepas itu, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Boleh bertebaran di atas muka bumi, boleh cari rezeki lepas daripada itu. Nak bekerja hari Ahad pun boleh, nak bekerja lepas Jumaat pun boleh, nak kerja pagi Jumaat pun boleh. Bani Israel hari Sabtu tak boleh satu hari. Maknanya perundangan kepada mereka itu agak keras, agak keras. Ada benda-benda di kalangan mereka itu diharamkan oleh Allah, tak ada benda yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala, tapi mereka suka mencari helah di atas perintah Allah. Allah Ta'ala suruh Nabi Musa beritahu pada Bani Israel antadbahu baqarah, supaya menyembelih lembu. Yang pertama dia tanya malaunuha, warna apa? Patu lembu tu hak orang Perak ke hak lepas tengah padang? Lembu gemuk ke lembu kurus? Tanduk macam mana, betina ke jantan? Dia tanya banyak tu dengan tujuan supaya payah nak cari, tak payah buat tu jenis Bani Israel. Bani Israel. Ada juga orang kita perangai Bani Israel juga. Dia tanya ustaz, dia nak suruh ustaz tu jawab mengikut kehendak dia. Dia tanya ustaz tu elok dah, tanya tu dapat ilmu, tapi dia minta ustaz yang jawab tu supaya jawab ikut kehendak dia, bukan kehendak agama. Benda ni berlaku di kalangan kita. Baik. Kemudian apa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam pula adalah sederhana. Sederhana sedikit dari apa yang dibawa oleh Nabi Musa tadi. Perkara ini nyata sekali kalau diperlihatkan apa yang ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wal Injil
wa musaddiqan lima baina yadayya min at-taurah wa uhillakum ba'd alladhi hurrima 'alaykum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un, yang bermaksud membenarkan apa yang di hadapanku, yaitu kitab Taurat, dan menghalalkan separuh dari apa yang diharamkan ke atas kamu dahulu, yaitu surah Ali Imran ayat yang ke-50. Apa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam adalah membenarkan dan menegaskan apa yang dibawa oleh Taurat mengenai soal akidah dan kepercayaan. Dan yang bersangkutan dengan hukum tasyri' ada sedikit perubahan, yaitu kelonggaran daripada yang terdahulu. Membenarkan di sini Nabi Isa datang itu membenarkan akidah tauhid. Maka akidah tauhid ini satu benda yang sama sejak daripada Nabi zaman berzaman sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu kita kena ikut akidah salaf lah. Sebab akidah salaf ni lah akidah yang lama dan tua dibawa oleh Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Kalau nak pegang pada akidah yang lain, nak pegang pada Asy'ariyah Maturidiyah, dia sampai kepada Asy'ariyah Maturidiyah aja. Nak belajar Asy'ariyah Maturidiyah tak apa, nak belajar sifat 20, Asy'ariyah Maturidiyah sifat 20 tak apa. Belajar untuk kita lawan golongan falsafah, bukannya belajar menjadi pegangan kita. Pegangan adalah salaf, pegangan kita adalah akidah salaf. Kerana akidah itu akidah yang dipegang oleh Nabi, para sahabat, dan juga orang yang lepas daripada sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, sehinggalah ke bawah ini, sehingga datang zaman khalaf. Itu perbincangan yang banyak. Tapi apa yang saya nak sebut, kalau kita baca ayat ini bermakna akidah yang kita pegang, akidah salaf ini adalah kesambungan daripada akidah Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Oleh sebab itu orang yang berpegang dengan akidah salaf, dia tidak celaru kehidupan dia. Manhaj dan kepercayaan dia membawa diri dia lebih ta'abbud, mengibadatkan diri pada Allah Ta'ala itu lebih. Dan dia kenal Allah mengikut cara yang disuruh, mengikut cara yang Allah Ta'ala suruh kenal atau macam mana. Orang yang duduk dengan akidah salaf, dia tidak ada ajaran kebatinan yang karut-marut, tidak ada. Orang duduk dalam akidah salaf, dia tidak ada khurafat, cahaya karut-marut tidak ada. Orang duduk dalam akidah salaf, dia tidak akan buat perkara-perkara yang boleh menjejaskan akidah dia. Kerana salaf melawan perkara-perkara ini, menutup pintu kepada perkara-perkara yang boleh pergi kepada syirik. Adapun akidah falsafah, akidah yang menggunakan pemikiran, dia tidak sampai kepada salaf. Apa yang akan jadi? Kita belajar untuk memerangi golongan falsafah yang kadang-kadang dia fikir hak Allah Ta'ala, benda yang tak sepatutnya dia fikir. Dia takwil berkenaan dengan Allah, benda yang tak sepatutnya dia takwil. Kalau kita tengok kepada ayat ini, Nabi Musa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, membenarkan apa yang ada dalam Taurat itu sendiri. Cuma daripada sudut syariatnya, sikit-sikit dimangsuhkan hukum yang berat-berat, ada kelonggaran di zaman dia itu. Dia kata kesimpulan yang dapat kita ambil di sini ialah tiap pengutusan itu mengandungi akidah dan tasyri'. Akidah, pegangan, tasyri' makna perundangan. Kepercayaan akidah dibawa oleh seorang nabi itu fungsinya menguat dan menyokong akidah anbiya terdahulu, sedangkan syariat pula fungsinya membantah dan memangsuhkan syariat para anbiya dahulu yang kadang-kala menyokong yang lama.
Justru itu, maka tidak ada agama dan akidah ilahi berbilang-bilang dan beraneka cara. Seperti sebaliknya, terdapat berbagai syariat ilahi dan kemudian dimangsuhkan yang terdahulu, dan yang baru membatalkan yang lama, hinggalah sampai kepada syariat yang terakhir disudahi oleh Nabi yang terakhir, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akidah dan agama yang benar itu satu. Tiap Nabi dan Rasul diutuskan dimulai dengan Nabi Adam alaihi salam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya menyeru kepada manusia kepada agama yang satu, adalah agama Islam. Lantaran Islam maka diutuskan Ibrahim, Ismail, Yaqub alaihi wassalatu wassalam, seperti mana firman Allah, wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya baniyya inna Allah astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun, yang bermaksud siapa yang enggan dengan agama Ibrahim kecuali manusia memperbodohkan dirinya. Kami telah pilihnya di dunia, sesungguhnya di akhirat dia adalah golongan yang saleh. Ketika Allah menyeru supaya beriman, menyerah diri kepada Allah, jawabnya, telah aku serahkan diriku kepada Tuhan sekalian alam. Dan Ibrahim telah berwasiat kepada anak-anaknya. Demikian pula Yaqub dengan katanya, hai anakku, sesungguhnya Allah telah memberi untukku, sesungguhnya Allah telah memberi untukmu agama, dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali berada dalam keadaan orang Islam. Baik, kalau kita lihat hadirin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam dia tidak berbilang-bilang, dia satu. Agama banyak, kerana ramai orang yang mendakwa diri mereka itu agama, sedangkan mereka telah lari jauh daripada agama. Wujud tidak agama yang lain, wujud dengan izin Allah, sebagai ujian bagi kita, ujian dalam kita berdakwah kepada agama lain. Berdakwah kepada agama lain, ud'u sabil, serulah manusia kepada jalan Allah ini bil hikmah, dengan kebijaksanaan. Bijaksana ni maknanya apa? Kita boleh patahkan hujah mereka dengan penuh rasa puas hati, dan bil mau'izah, dengan peringatan. Kalau tidak terima begini, hidup kamu akhirat akan jadi begini. Hasanah, bil mau'izatil hasanah, peringatan yang baik kepada mereka. Maknanya kalau kamu terima Islam, kamu selamat. Sebagaimana surat yang diutuskan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Raja Rom, aslim taslim, Islamlah kamu akan selamat. Cuma apabila mari di akhir zaman, Islam cuba dinafikan sebagai agama yang sebenar. Dengan cara macam mana? Dengan cara bahawa kita semua ni hidup dalam keadaan beragama, kita kena menghormati antara agama yang lain, sehinggalah menghormati dalam masalah akidah. Menghormatilah masalah akidah. Dia kata Malaysia ni tak sama dengan tanah Arab, sebab tanah Arab ni masyarakat majmuk. Saya nak tanya orang yang bercakap begini, masa Allah Ta'ala nak jadikan Malaysia ni, siapa jadi? Allah Ta'ala jadi. Adakah Allah Ta'ala tak tahu Malaysia ni nak jadi masyarakat majmuk? Jawab tu dulu. Kalau Allah Ta'ala tahu Malaysia ni nak jadi masyarakat majmuk, kenapa Allah Ta'ala tidak kirimkan Nabi lain khas untuk Malaysia? Sebab Malaysia ni masyarakat majmuk. Adakah semasa Nabi duduk di Madinah itu tidak ada bangsa yang lain? Ada. Salman al-Farisi, bangsa lain, bukan orang tempatan. Bilal, orang kulit hitam, Afriqi,
orang Afrika. Dan beberapa sahabat yang lain termasuklah Yahudi yang memeluk agama lain, agama Yahudi, yang duduk di kota Khaybar. Bererti Nabi memerintah sebuah masyarakat majmuk. Apa yang Nabi buat? Hidup dalam masyarakat majmuk. Nabi pernah meraih perayaan Yahudi? Tak pernah. Tetapi hak sebagai seorang insan untuk dihormati, Nabi hormat. Apabila mayat Yahudi lalu, Nabi bangun. Sebab itu hak manusia, bukan hak akidah dan kepercayaan. Ni golongan liberal tolong reti sikit bab ni. Sebab daripada ambil dalil ni, Nabi bangun hormat Yahudi tu. Depa baca juga ayat-ayat allazina aman, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, kami jadikan kamu min dzakarin wa unsa, lelaki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban, kami jadikan puak-puak lita'arafu, untuk mengenali antara satu sama lain. Betul, hak sesama insan, hak kita boleh kenal antara satu sama lain. Dan itu juga merupakan kehebatan Allah menciptakan lidah ni bentuk yang serupa. Mulut ni, mulut kita semua ada mulut, tapi keluarnya bahasa yang berbeza daripada budaya dan gaya tata susila yang lain. Tapi apa kata Allah di belakang itu? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kata Allah, akramakum, orang paling mulia di sisi kamu itu orang yang bertakwa kepada Allah. Takwa tidak dapat diraih dengan agama yang lain. Tak boleh nak raih dengan agama selain daripada Islam. Tidak akan ada seorang yang bertakwa, walaupun rahib mereka lebih baik daripada orang kita yang Islam, walaupun di kalangan pendeta-pendeta mereka lebih baik perangainya lebih pada orang Islam, tapi nilaian orang mukmin ini, wala abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Wala abdun mu'min, hamba abdi yang mukmin. Hamba abdi berarti mereka tidak bebas, mereka ada tuan dia, hidup terikat dengan tuan, tetapi dia mukmin. Khairum min musyrik, lebih baik daripada seorang musyrik, walau a'jabakum, walaupun kamu rasa hebat dan kagum dengan musyrik itu. Musyrik tetap musyrik. Ini bukan saya ajar keganasan ni, ini bukan ISIS, tapi ini disebut dalam kitab akidah berkenaan dengan bab al-wala wal bara, kesetiaan dan kebencian, disebut dalam kitab akidah. Jadi kita tak pernah jumpa lagi riwayat Nabi pergi meraihkan hari-hari malahan Nabi SAW cuba untuk kita tak serupa dengan Yahudi dalam pelbagai keadaan. Bekas yang dijilat oleh anjing, Nabi suruh sama. Tapi kalau anjing tu gigit binatang beruang kita, macam mana? Sama-sama elio juga, tu tak timbul hukum tamak tak sama, betul tak? Tetapi bekas yang dijilat oleh anjing kita nak makan, kita disuruh sama. Kenapa? Kerana Yahudi tak sama benda tu, Yahudi ambil basuh-basuh saja. Nabi tak mau bagi serupa. Apa benda lagi yang Nabi tak bagi serupa? Puasa Ashura 9, apa ni, 10 Muharram, 10 Ashura, 10 Muharram. Orang Yahudi puasa kerana mereka dibebaskan daripada cengkaman dan kezaliman Fir'aun. Nabi kata aku lebih layak lagi untuk bersyukur pada Allah Ta'ala. Bermakna kalau Yahudi itu nak bersyukur pada Allah, dia puasa dan dia terima Islam, tu tanda bersyukur. Aku lebih layak lagi, umat aku lebih layak lagi untuk bersyukur pada Allah Ta'ala. Nabi puasa pada 9. Nabi kata kalau aku hidup tahun depan nak puasa 9, 10 Zulhijjah. Tak mau bagi sama dengan Yahudi. Oh, orang hari ni untuk menjaga kita sebuah negara begini-begini, kita patut meraihkan begini-begini. Oh, hilang hak Nabi tu, hilang habis dah. Hilang habis dah. Oh, ni orang kata saya cakap politik dalam masjid. Politik ke benda begini tuan-tuan? Pecah meja ni. Politik ke saya nak tanya tuan-tuan? Politik ke benda begini? Ini bukan isu politik. Ini isu harga diri seorang orang Islam.
harga diri kita sebagai orang Islam, yang mana Nabi sebut la tanqudanna ural Islam urwatan akullaka man taqadat urwatun fakullaka man taqadat urwatun shabbatan nasu fil ladhi taliha wa awwalahunna naqdal hukmu wa akhiruhunna as-salah. Ikatan ini akan dirungkai satu demi satu oleh musuh-musuh Islam. Apabila umat Islam dirungkai ikatannya, Nabi ikat kemah dah, umat Islam masih berpegang dengan tali yang ada. Wa awwalahunna naqdal hukmu, perkara pertama yang dirungkai daripada ikatan yang Nabi ikat itu hukum. Wa akhiruhunna as-salah, akhirnya sembahyang. Berjaya atau tidak? Berjaya. Berjaya. Sebab tu perlih dalam bab sembahyang ni kita sembahyang rapat sikit pada orang lain. Kenapa kita tak buat daripada awal-awal? Sebab masa awal-awal tu kita terima nasihat daripada pakar dia. Dan sekarang ni tak terima nasihat pada pakar. Terima juga nasihat pada pakar, tapi kita tengok keadaan tu berasa munasabah. Sebab zaman dulu pasar raya tak buka pun, feri pun tak berjalan lagi, jadi kita semayang jarak-jarak munasabah lah. Sekarang ni orang nak pergi Langkawi lah, feri tu bersesak, dalam pasar raya bersesak, tiba-tiba mari semayang masjid nak jarak-jarak, maka tak munasabah. Maka majlis fatwa perlu berbincang, lalu ini keputusan yang kita dapat, walaupun tak rapat sungguh-sungguh pun tak apalah, tapi usaha untuk merapatkan itu ada. Boleh faham ni tuan-tuan? Ni hak kita nak, ni hak kita nak. Sebab itu jangan jadikan rakyat ni sebagai mangsa keadaan, jangan. Sebab tu saya setuju dengan kenyataan Datuk Mufti suruh cek balik ni, orang terima booster tak booster ni, ramai orang mati, lebih daripada 10 orang mungkin orang mati. Cek balik. Kita setuju? Setuju. Dulu kata 2 dos je, baru 3 dos, atau 4-5 dos lagi wallahu alam lepas pada ni. Bukan kita tak setuju, bukan anti vaksin, tak, saya pun vaksin juga. Dan saya rasa diri saya lepas kena orang panggil 2 dos ni, rasa macam makin sihat, makan pun makin banyak rasanya. Tubuh pun rasa makin gagah sikit lah daripada ni. Orang lain mungkin dia demam selalu tu, orang panggil antibody berbeza di antara kita ni. Tapi bila cucuk seorang jadi begini, yang ketiga dia cucuk jadi begini, cucuk jadi begini, kerajaan kena tengok lah benda tu, kena siasat lah, kena kajian lah, kena ijtihad baru lah benda-benda lagu ni. Allahu Akbar. Kita hidup pada zaman yang penuh dengan fitnah. Bukan sahaja fitnah daripada sudut penyakit wabak ini, tapi fitnah yang lebih kuat itu fitnah akidah ini. La hawla wala quwwata illa billah. Lalu kita tengok fitnah akidah ni, baru kita ingat, oi patutlah Nabi tak tinggal doa na'udzubika min azabil qabr wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihid dajjal tu Nabi selalu sebut. Tak fitnah yang berlaku depan mata kita. Sedih kita tengok orang agama kadang-kadang bercakap boleh meraihkan agama yang lain. Maka aku payah mungkin pakai jubah macam kita, tapi kita kena raihlah dia, tak ada masalah. Jadi tak ada masalah semua, jadi benda tu tak ada masalah, ini tak ada masalah. Berkaitan umat Islam segi, ni ada masalah, ni ada masalah. Di mana harga dan maruah umat Islam? Allahu a'lam. Baik. Kemudian saya sebut tadi, agama ni satu, tak boleh nak ubah. Bagaimana dalil yang kita baca ni, Nabi Ibrahim. Sebab apa Tuhan sebut Ibrahim ni dalam ayat ni? Kerana Nabi Muhammad adalah mari daripada anak cucu Nabi Ibrahim. Di atas diri Nabi Ibrahim seorang ni pakai ada berebut. Yahudi kata Ibrahim milik kami, dan kami agama Ibrahim. Nasara pun kata kami juga Ibrahim, agama kami agama daripada Ibrahim. Kenapa pakat duk berebut Ibrahim ni? Rupanya Ibrahim ni orang hebat.
Tak ada umat pun, tapi anak cucu ramai tu ada. Dan anak cucu ramai ditakdir kat Allah Ta'ala jadi Nabi-Nabi. Merebak bawah ni. Hak sahihnya mari daripada dua jalur, Bani Israel, Ishaq, dan juga Nabi Ismail. Dua ni. Hak kata tiga orang lagi, isteri seorang lagi, itu tidak dapat disahihkan riwayat dia, putus tengah jalan. Seorang lagi dia kata, hak tu yang mari Melayu ni pula dah nak juga Melayu sikit. Ada apa pada Melayu tak tahu lah. Ada dua kereta api tanah Melayu ada. Baju Melayu, hak tu selipar boleh ke Jepun. Selipar Jepun. Betul ke tak? Nah? Ha. Oh, nak juga Melayu tu, nak juga ni mari pada Ibrahim juga Melayu ni. Ambil lah nak Melayu lah. Nah? Nak juga orang Melayu nak rasa Melayu ni hebat. Hebat apa? Dulu kita hebat sebab kita berpegang dengan agama. Apa benda yang hebat eh? Dimakan oleh bangsa-bangsa lain satu, ekonomi. Ekonomi. Siapa menguasai ekonomi? Melayu. Ada. Saya bercakap ni bukan hina Melayu ni. Dah. Tapi lemah. Kita balik pada asal. Nahnu qaumin. Kata sahabat, kata Umar, kita dulu lemah. Orang tak pandang masyarakat Mekah. Jahiliyah. Oh, badui pada pasir. Tapi kita dimuliakan dengan Islam. Dengan Islam. Mulianya Melayu pada zaman dahulu kerana berpegang dengan Islam. Itu yang pertama sekali. Allah Ta'ala bertunjuk dalil kepada kita, kalau kita golongan yang lemah, yastabdil qauman ghairakum. Allah Ta'ala sebutlah Quran, Allah Ta'ala gantikan dengan kaum yang lain untuk memerintah. Dan Islam ni memang begitu sifat dia. Kalau kita tidak pegang kuat-kuat, Nabi kata, ala inna rahal islami dairah faduru ma'al islam. Sesungguhnya Islam itu ibarat roda yang berputar, sekejap duduk atas, sekejap duduk bawah. Tak kira lah duduk atas ke, duduk bawah ke, faduru ma'al islam. Taklah kamu bersama dengan Islam. Idza, Nabi kata, apabila bertentangannya Al-Quran dengan pemerintah, faduru ma'al Quran, kamu kena duduk dengan Quran, kamu jangan duduk dengan pemerintah. Mana kalau pemerintah tu tak sama hukum dengan Al-Quran, tak sama menyeru kepada bukan Al-Quran, jangan dok pakai seruan itu, jangan dok taat pada pemerintah. Kerana taat pada pemerintah ini, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulul amri minkum. Taat kepada Allah, Rasul dan pemerintah. Kenapa ada waw pada ulul amri itu? Kerana pemerintah yang taat kepada Allah dan Rasul saja, kita kena taat arahan dia. Betul tak nak lawan pemerintah? Kita lawan dengan cara muwajjah silmiyah, dengan pendekatan yang selamat, bukan perang. Ini yang penting nak faham ni. Kita sebagai rakyat, kita ada hak untuk memilih pemimpin. Itu kuasa. Negara yang menggunakan kuasa rakyat dengan betul-betul, alhamdulillah, negara tu maju dan pemimpin takut kepada rakyat. Tapi negara yang tidak menggunakan kuasa rakyat dengan betul, apa jadi rakyat? Rakyat ibarat serigala, sentiasa dimakan oleh pemerintah yang jahat. Perkara ini bukan di Malaysia, di Venezuela mana ni jauh. Tuan tengok saya lain macam je. Ini macam cakap politik ni, mengaji sirah ni kena tahu benda begitu. Ya Rabbi, berapa minit lagi? Ya? Berapa? 2 minit. Baik. Kemudian, jadi Ibrahim ni Allah Ta'ala jawab, ma kana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniya walakin kana hanifan musliman. Tidaklah Ibrahim itu Yahudi, Nasara, tapi dia hanif, dia merupakan yang benar. Bila sebut hanif ni, maka terbatal orang lain hak mengaku tu kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam orang hari ni lah, bila sebut, oh saya ikut sunnah Nabi, ni ikut sunnah Nabi, ni ikut sunnah Nabi. Sunnahnya macam mana? Apa yang disandarkan kepada Nabi, apa yang diucapkan oleh Nabi SAW dengan betul, Nabi ucap sungguh-sungguh, benda tu bukan benda tu rekaan, dengan sanad yang sahihnya, dan perkataan Nabi, perbuatan Nabi, akuan daripada Nabi SAW. Itu dinamakan sunnah Nabi.
Kalau setakat kita boleh sebut hak ni, hak Nabi suruh baca banyak ni riwayat mana? Riwayat tak ada. Tok Guru saya sebut. Tok Guru awak ambil di mana? Dia Tok Guru takkan? Tak betul. Tak jadi riwayat begitu. Tok Guru awak di mana? Tok Guru saya ambil pada Bukhari Muslim. Senyap situ. Sebab apa? Sebab kita percaya pada Bukhari Muslim tu. Sebab seluruh dunia dia terima Bukhari Muslim, Ibnu Majah dan semua dia terima sebagai ulama. Kita tak tanya dah Bukhari tu ambil dari mana. Takkan nak tanya begitu. Tanya begitu nampak sangat tak mengaji, malu kat orang nampak sangat tak mengaji. Ustaz ambil daripada mana ustaz? Hadis Bukhari. Ada semua hadis tu, ada ni kitab Bukhari ni. Hadis nombor 1000 lebih. Ni Nabi sebut begini. Lesar masalah. Kita tak akan tanya dah Bukhari tu ambil daripada mana. Sebab apa? Sebab kita percaya pada Imam Bukhari sebagaimana seluruh ulama dunia mempercayai Imam Bukhari. Boleh faham tak? Baik, kita baca ringkas-ringkas, kita tak hurai semuanya. Dalam akidah juga muka 38, Allah mengutus Nabi Musa kepada keturunan Israel, di mana Allah telah menceritakan tentang ahli sihir Fir'aun yang beriman dengan Musa. Firman Allah, qalu inna ila rabbina munqalibun wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna rabbana afghir alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ahli sihir itu menjawab, sesungguhnya kepada Tuhanlah kami kembali, dan kamu tidak membalas dendam dengan menyiksa kami, melainkan kerana kami telah beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami. Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan kami menyerah diri kepadamu. Suratul A'raf ayat 125 hingga 126. Baik, ini cerita Nabi Musa dengan tukang sihir. Kenapa tukang sihir itu beriman kepada Nabi Musa? Kerana apa yang Nabi Musa buat berbentuk mukjizat ini tidak ada pada zaman mereka. Tak ada sihir-sihir yang hebat-hebat pada ketika, tidak ada. Mereka beriman dalam keadaan mereka tak takut kepada Firaun. Lalu dia nak supaya kekuatan dia ini disokong oleh Allah Ta'ala. Dia memang tak takut dah, tapi nak supaya Allah Ta'ala tanam dalam jiwa dia istiqamah. Dia berdoa pada Allah, Rabbana afghir alaina sabra, beri kesabaran untuk melawan. Ini doa ni hanya dalam peperangan dan juga ketika berhadapan dengan musuh sahaja. Jangan doa lepas sembahyang, jangan. Sebab ada hadis Nabi SAW tak bagi kita berdoa, Nabi tak bagi sahabat Nabi berdoa minta sabar, jangan. Kerana nak jadi sabar tu ada ujian yang banyak. Nabi kata mau berdoa minta bala, mintalah afiah. Nabi kata tu yang timbul kita minta afiah tu. Allahumma inna nas'aluka al-afu wal afiyah. Afiah ni makna apa? Afiah ni makna bereskan segala apa yang tak beres. Itu terjemah mudah. Kalau sakit kan tak beres, minta sihat. Tu afiah. Kalau ada masalah, minta selesai. Kalau ada hutang piutang, minta mudah bayar. Kalau ada perbalahan, minta satukan. Itu afiah. Nas'aluka al-afu, yang pertama nak kepada pengampunan, dan juga al-afiyah, dan juga afiyah. Tentuan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk akhirnya kita berhenti sinilah, tapi untuk akhirnya saya nak sebut pada tuan-tuan sekalian, daripada kesimpulan kita mengaji pada malam ni, inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak beritahu apa yang Nabi bawa dari sudut akidahnya sama dengan Yahudi Nasara dulu, bukan sekarang ni. Dan apa yang Nabi Musa bawa dipakai oleh Yahudi pada ketika itu. Dan kalau mari zaman Nabi Muhammad ni, Yahudi lawan Nabi, Nasara lawan Nabi, tak serupa dengan Nabi, ini bermakna ajaran mereka dipesongkan oleh puak-puak di kalangan mereka sendiri. Kenapa pemesongan agama itu berlaku? Kerana Allah Ta'ala telah sebut dalam suratul Baqarah. Dalam surah Baqarah ni Allah Ta'ala huraikan 4 jenis ahlul kitab. Ahli kitab yang jual agama, ahli kitab yang cari makan, ambil keuntungan dunia. Ishtarau bi ayatillahi thamanan qalila. Allah Ta'ala sebut bahawa mereka menjual ayat Allah Ta'ala untuk keuntungan dunia yang sedikit. Dia rela tukar akidah yang dia ada dengan keuntungan dunia. Semua tu dengan asbab dunia, dengan sebab kemahuan. Dia tidak hidup dalam keperluan hidup dia, sehingga dunia yang ada ni dia tukar dengan apa yang ada dalam dia, itu akidah. Ada juga orang Yahudi yang menerima Nabi,
Abdullah bin Salam contohnya, dia terima Nabi sebab dari sudut akidahnya Nabi bawa sama dengan Nabi bawa. Dan satu benda lagi, dan Yahudi tak dapat terima ajaran Islam ni, kenapa? Kerana nahnu abna'ullah wa ahibba'u, kami ini anak-anak Allah, Allah Ta'ala sayang pada kami. Kerana perkauman dan bangsa asabiyah terlalu kuat. Sebab tu kita jangan sebut bangsa kuat-kuat sangat, jangan sebut asabiyah ni kuat-kuat sangat, jangan. Kita nak kesatuan di atas Islam. Kalau kita kata Melayu Islam, bagaimana dengan Cina Islam? Bagaimana dengan Cina Islam? Bagaimana dengan India Islam? India hak Islam tu, dia panggil India Islam Muslim tu, dia tak nak ubah jadi Melayu, tak boleh. Tak boleh, tak boleh makan budu duk kari situ. Kecuali India tu orang Kelantan. Betul ke tak? Dia nak ubah macam mana kalau kita sebut Melayu Islam saja? Adakah Cina hak masuk Islam tu kena jadi Melayu, kena tinggal semua makanan Cina dia? Tidak. Kita sebut Islam sahaja. Islam saja. Buang hak Melayu Islam tu, buang. Nak setuju tak setuju, awak punya pasal. Ni malam saya. Wallahu a'lam. Kita jumpa sekali lagi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi